Okey. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi datang untuk membuat liputan media sempena Majlis Pengerahan Kunci di ID Residencies Pulau Pinang. Hari ini merupakan satu hari yang dinanti-nantikan, di mana terbukti sekali lagi apabila kerajaan Madani bekerja, di mana impian akan menjadi kenyataan. Atas usaha gigih Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Prima dan bersama juga dengan rakan strategik iaitu Ideal Properties, hari ini kita saksikan impian rakyat untuk memiliki rumah mampu milik yang berkualiti tinggi. Ini telah menjadi kenyataan. Kita boleh saksikan di bawah proses transformasi Prima. Prima Corporation pada tahun lepas telah memenangi 9 anugerah and is regarded as now one of the best affordable homes developer. Di mana di bawah proses transformasi Prima, kita yakin apabila kesemua projek-projek sakit yang di bawah pentadbiran terdahulu oleh kerajaan terdahulu, saya yakin menjelang akhir tahun ini akan siap sepenuhnya. Minggu lepas kita siapkan Metro Kajang. Hari ini kita saksikan kejayaan Ideal Residencies Prima Pulau Pinang yang telah pun siap 6 bulan lebih awal daripada jadual. Dan kita lihat dengan sendiri, walaupun harganya mampu milik dengan keluasan saiz 850 persegi, siap dengan kelengkapan 3 bilik tidur, 2 tandas, tapi dia memiliki 30 kemudahan awam yang bertaraf hotel. Kita lihat lift pun cantik, ada kolam renang, ada jacuzzi, ada gymnasium, ada surau, ada badminton court, ada yoga room, ada dancing room, ada futsal court. Harga hanya RM300,000. Dan mereka yang nak beli dengan package renovation pun tambah sedikit saja, RM338,000. Dan tambah lagi kapak boleh juga. Satu unit, 2 kapak, tambah sedikit pembayaran. But the maximum price is $388,000. Dan for your information, this is a freehold properties. Dia akan kekal dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan oleh kerana itu, untuk pastikan it's a form of wealth preservation and a form of wealth appreciation, saya juga merayulah, appeal to all the buyers. Make sure that we pay maintenance according to the schedule. That is very important. Untuk kekalkan supaya usaha gigih yang kita lihat hari ini cantik, bersih, molek itu akan kekal. Jika tidak, nanti Datuk Sri Sundararaju pula kena masuk dan bawa cat pula dengan sama dengan YB Konitan, maka itulah yang kita tak nak lihat keadaan sedemikian. Dan untuk makluman semua, fasa kedua Prima 1,665 unit ni pun 1,300,000 unit dah juga jual. Tinggal sedikit sahaja. Maka siapa-siapa yang berminat termasuk rakan-rakan media boleh memohon kepada Prima untuk memiliki rumah impian kesayangan anda di kawasan di sini. Di mana untuk pastikan sektor hartanah terus berkembang dengan sihat, sukacita dimaklumkan pada Januari KPKT telah tetapkan jumlah sasaran jualan sektor hartanah iaitu RM100 bilion. Kita berasa amat bersyukur. Dalam tempoh 6 bulan pertama, we have achieved and exceeded our KPI. Di mana mengikut ini napik oleh MOF, jumlah jualan sektor hartanah dalam negara telah mencapai 100.5 bilion dalam tempoh 6 bulan sahaja. Maka sekiranya segala berjalan dengan lancar, we will actually achieve nearly a 200 billion sales this year, di mana ia akan merancangkan ekonomi dan juga pelbagai sektor yang terlibat. Jangan lupa, sektor hartanah berkaitan rapat dengan 200 industri, termasuk kontraktor, subkontraktor, furniture, electrics, banking, legal office, macam-macam. Semua berkaitan. Apabila sektor hartanah berkembang dengan sihat, khususnya rumah-rumah mampu milik,
kita akan dapat mewujudkan lebih banyak lagi ruang dan juga peluang pekerjaan untuk semua yang terlibat. Okey, itu adalah antara, dan demi untuk pastikan in future semua pemaju perumahan akan membina rumah mengikut keperluan supaya dia tidak ada overhang properties. KPKT sedang proses untuk membangunkan big data. Okay? Big data analytics software akan kita bekalkan kepada semua pihak termasuk pemaju supaya mereka tahu kawasan mana perlu rumah jenis apa, kos berapa. Maka apabila projek dilancarkan, kita akan lihat di mana semua akan dibeli dan tidak ada projek-projek gajah putih. Saya di sini rasa terpanggil untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Penang is one of the best, that has the best stake to offer affordable housing. Di bawah pimpinan Datuk Seri Sundaraju, beliau pun seorang veteran dalam sektor hartanah, amat arif dan faham tentang bagaimana sektor hartanah ini beroperasi, dan saya cukup yakin Penang akan terus, selain daripada menjadi lokomotif pembangunan ekonomi negara, dia juga akan menjadi negeri idaman oleh penduduk warga Pulau Pinang. Tahniah saya ucapkan, Pulau Pinang kini sudah menjadi negeri pengeksport terbesar negara, dan dia telah menjadi Silicon Valley of Asia, di mana kita adalah pengeksport E&E terbesar di rantau ASEAN Tenggara, ASEAN. Ini kesemuanya adalah usaha gigih kerajaan negeri dan juga bersama dengan persekutuan, kita sama-sama membangunkan supaya Pulau Pinang betul-betul menjadi mutiara timur, that it really live up to its expectation to be the pearl of the Orient. Saya yakin dari segi pembangunan ekonomi, kebajikan warga penduduk, peluang pekerjaan, pembangunan teknologi, Penang is one of the best shining example. Sekian, terima kasih. Soalan. Tak ada soalan. Okey, hari itu. Okey. Projek sakit dululah, ini dulu bukan sekarang dulu yang diwarisi oleh saya, oleh Prima adalah 24 projek. Tapi saya yakinlah so sekarang tinggal 6 saja. Dalam 6 ini saya yakin dia akan siap sepenuhnya menjelang akhir tahun ini. Maka semua we actually have lived up to our expectation and we are clear all the 6 project. Dan tak lama lagi Prima akan membawa the first bandar mini Prima yang bertaraf dunia ke Pulau Pinang, dilengkapi dengan facilities the world class eco park. Itu details saya akan umumkan pada masa yang akan datang. Kita dah siapkan, dulu kami mewarisi 24 projek sakit. Kalau kini 18 sudah siap, tinggal 6 saja. 6 ini yang akan siap pun termasuk rantau. Melaka ada 2, rantau ada Negeri Sembilan ada 1, Kelantan 1, Kedah 2. So Kedah 2, Kelantan 1, Melaka 2, Negeri Sembilan 1. InsyaAllah dia akan siap sepenuhnya menjelang tahun ini juga. Altogether, Prima has developed 54,000 units. 54,000 units, 88 projek. Dan kini kita akan pastikan tiada projek yang sakit dan semua yang akan pulih, keluar dari ICU kembali sihat walafiat. Yes. Oh yes, kita dah untuk makluman semua, Jemaah Menteri baru-baru ini telah meluluskan model baru public housing negara, iaitu dulu kita ada PPR. PPR bermula sejak tahun 1995. Tahun depan akan masuk tahun ke-30. Kita kini nak melongorak langkah ke depan untuk menawarkan
rumah mampu milik bertaraf dunia, iaitu program residensi rakyat. Yang apa yang kita saksikan hari ini memang, dan iaitu PRR. Siapa-siapa yang berjaya memohon PRR adalah wajib untuk menghadiri taklimat. Okay? Kerana kita dah saksikan antara masalah umum yang dihadapi oleh kementerian adalah isu penyelenggaraan. Masalah itu timbul kerana kegagalan mereka yang menikmati kemudahan tapi sengaja tak mau bayar. Saya bagi contoh, ada PRR dekat negeri Perlis. Semua ada Astro. RM178 dia bayar. Tapi maintenance RM140 tak mau bayar. Itu bukan tidak mampu. Itu memang lalai ataupun tidak bertanggungjawab. Dia ada duit, Astro dia bayar. Tapi maintenance don't want to pay. Sebab itu, dalam mesyuarat baru-baru ini bersama ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri, Kerajaan Johor telah pun menunjukkan inisiatif yang baik. Untuk PRR akan datang, we will try to do a gated concept. Untuk mereka yang berjaya dan memang ada bayar, okay, akan diberikan access card. Mereka yang tak bayar, saya minta maaf. Ini kita akan kaji, tapi PRR akan dilancarkan pada tahun 2025 sempena kepengurusian ASEAN Malaysia. Minggu depan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi pengurusi ASEAN pada 11 hari bulan Oktober sempena sidang kemuncak ASEAN di Laos. Maka kita akan lancarkan PRR di tahun 2025. Nantikan model yang akan anda berasa terpesona. Apa tu? Program residensi rakyat. Ada lagi? Yes. Soalan spesifik ini saya memerlukan notis. Tapi bagaimanapun, saya berasa, saya yakin rakyat Malaysia ramai yang baik-baik. Cuma kadang-kadang mereka tidak sedar. Apabila masuk, dia kena ada kewajipan dan tanggungjawab. Oleh kerana itu, memang adalah tugas kerajaan kita nak berikan kesedaran. Cuma kesedaran sebab itu lain kali nak ambil kunci, dia kena hadir taklimat. Selain daripada tour show, lihat wah betapa baiknya fasiliti, tapi kenalah bayar supaya adil kepada jiran-jiran yang mematuhi. Kita dah tahulah banyak kes-kes macam ini. Selepas ini pun saya akan lawat Taman Tun Sadun tu yang telah pun berjaya dipulihkan oleh Datuk Seri Sundaraju. Saya baru bagi 700,000 untuk dia bagi buat maintenance. So it's not fair, right? While the people is enjoying the facility, but yet they fail to shoulder the responsibility. Alright. Nanti ada lagi? Okay, boleh. Apa sah? Mandi. Boleh. Boleh. Okay.